Assalamualaikum and hai semua. Kita jumpa lagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kelas hari ini kita akan belajar 1.2 pengenalan seni bina komputer. Baik, untuk objektif pembelajaran kita hari ini, di akhir pembelajaran, pelajar seharusnya dapat menyenaraikan komponen utama seni bina komputer. Ada berapa komponen utama, apa tugas-tugas setiap komponen tu. Selain itu, yang kedua, pelajar dapat menjelaskan fungsi setiap komponen utama seni bina komputer. Baik, komponen utama dalam seni bina komputer ada berapa? Ada 3. Kena ingat ya. Ada 3 komponen. Okey, yang pertama, unit pemprosesan pusat. Ataupun kita panggil juga CPU, Central Processing Unit, ataupun processor ya. Benda yang sama tapi nama yang berbeza. Okey, komponen yang kedua, kita ada unit ingatan ataupun kita panggil memori. Baik, komponen yang ketiga, kita ada unit peranti input dan output. So, kena ingat ya, ketiga-tiga ni adalah apa? Ketiga-tiga ni adalah komponen utama dalam seni bina komputer. Baik, kita akan tengok setiap komponen tu satu persatu. Kita mulakan, okey, ini dari segi gambar rajah. Gambar rajah yang saya bagi tahu tadi itu, seni bina komputer dia ada 3 komponen. Kalau kita tengok dekat komputer, keseluruhannya adalah 3 komponen tu. Okey, yang pertama tadi adalah CPU. CPU tu dia duduk di dalam ni. Dalam sistem unit ni. Yang kotak hitam ni kita panggil apa? Bukan CPU, ni sistem unit. CPU tu dia komponen kecil yang duduk dalam ni. Yang kotak hitam ni kita panggil sistem unit. Boleh catat sikit ya. Sebab selalu kita panggil benda ni CPU kan. Okey, yang kedua kita ada unit ingatan, memori. Yang ketiga kita ada unit peranti input dan output. Okey, peranti ni adalah alat ataupun hardware lah. Kalau input kan, so dia untuk masukkan data. Kalau output, dia untuk keluarkan data atau paparkan data. Okay, kalau dalam gambar rajah ni, contoh peranti outputnya apa? Monitor lah. Nanti kita akan keluarkan hasil tu kat sini. Baik, unit pemprosesan pusat tadi dah cakap kan, dia dikenali sebagai pemproses ataupun CPU. Dalam CPU ni pula, dia ada 3 komponen lain. Yang pertama unit aritmetik dan logik atau dikenali sebagai ALU. Kemudian yang kedua unit kawalan ataupun dikenali sebagai UK. Bukan United Kingdom UK, unit kawalan dalam CPU. Kemudian yang ketiga adalah daftar atau register. Okey, baik, bagi untuk unit ingatan pula, unit ingatan ni dia untuk menyimpan data dan arahan semasa. Arahan semasa komputer secara sementara. Dia simpan data tu sementara je sebab sifatnya yang meruap. Nanti kita tengok meruap tu apa apa meruap ni. Baik, unit ingatan ni diterbagi kepada 2 jenis, iaitu RAM dengan ROM. Ada 2 jenis. Nanti kita tengok apa beza RAM dengan ROM ni. Baik, untuk peranti input dan output pula, komponen yang digunakan untuk masuk data dan papar data. Masuk untuk memasukkan data, input untuk memaparkan hasil output. Baik, mari kita tengok contoh gambar. Ni dia gambar untuk unit pemprosesan pusat. Inilah unit pemprosesan pusat ni. Pernah tengok tak yang ni? Dia duduk dalam sistem unit tadi tu, yang kotak warna hitam tadi tu kan. Apa nama lain bagi unit pemprosesan pusat?
CPU, processor ataupun pemproses. Kalau awak nak beli komputer ataupun laptop kan, mesti awak tengok yang pertama sekali awak tengok processor dia. Okay, macam yang ni i7 model Intel. Selain tu ada juga dia i9, dulu i3, i5. Sorry. Okay, ini contoh untuk unit ingatan, gambar memori. Ini contoh pula gambar untuk peranti input dan peranti output. Kita ada apa ni? Mesin pencetak, kita ada monitor, kita ada pembesar suara ni. Baik, mesin pencetak ni dia boleh juga jadi input, dia boleh juga jadi output. Contoh dia jadi input time, contoh kita scan. Kita scan kita punya dokumen untuk masukkan data ke dalam komputer. Dia jadi output apabila contoh kita print. Kita print guna ni. Tu output pula. Boleh jadi macam tu Baik, komponen yang pertama tadi kita tengok lebih detail. Iaitu CPU ni dia merupakan otak kepada komputer. Dia paling utama kena ada pada setiap komputer adalah CPU otak dia. Baik, tadi dah bagi tahu ada 3 komponen dalam CPU iaitu yang pertama ALU. ALU tu apa? Arithmetic dan unit arithmetic dan logik. Dia punya fungsi ialah melakukan operasi aritmetik dan logik. Apa tu operasi aritmetik dan logik? Okay, dalam aritmetik kita ada tambah, tolak, bahagi dan darab. Dalam logik pula kita ada operasi OR and satu lagi apa? NOT. Okey, semua operasi ni dilakukan dalam ALU. Baik, komponen kedua dalam CPU ialah unit kawalan atau dikenali sebagai UK. Baik, ingat unit kawalan atau UK ni dia fungsi dia yang paling penting lah dalam CPU. Dia lah ketua. Sebab apa? Sebab dia kawal. Dia yang kawal operasi CPU, operasi ingatan, dia kawal peranti input dan output. Maksudnya UK ni dia kawal ketiga-tiga komponen dalam seni bina komputer. Kan tiga-tiga tu komponen utama komputer. Baik, komponen ketiga dalam CPU pula ialah daftar ataupun register. Okay, apa fungsi dia? Register ni dia simpan data sementara. Maksudnya daftar ni simpan data sementara saja. Data yang sedang diproses. Dia pegang data yang sedang diproses. Okey, daftar mencapai arahan dari ingatan utama. Maksudnya dia ambil arahan daripada ingatan utama dan hantar kepada ALU untuk diproses. Okey, selepas dia dah hantar data kepada ALU untuk diproses, kita akan dapat hasil. ALU akan produce hasil. Kemudian hasil tu pula daftar ambil lagi and hantar semula kepada ingatan utama. Okay, yang ni kena faham ni. Macam mana register tu? Register atau daftar ni dia maksudnya dia bawa data dan arahan dari ingatan kepada ALU. Kemudian selepas ALU dah siap proses, dia ambil balik data ataupun hasil tu pulang kepada ingatan utama. Unit ingatan ataupun memori iaitu komponen seni bina komputer yang kedua. Apa fungsi memori ni? Dia simpan data secara sementara semasa komputer sedang digunakan. Okey, dia simpan data secara sementara. Memori ni dia simpan data sementara ni maksudnya sekejap je lah dia simpan. Data apa yang dia simpan iaitu data yang akan diproses dan data yang telah diproses. Sebab nanti daftar atau register tu akan ambil data dari memori ni. Baik, unit ingatan ni terbahagi kepada dua.
ada dua jenis unit ingatan. Yang pertama adalah RAM. Okay, RAM ni singkatan kepada Random Access Memory. Dia bersifat meruap. Baik, meruap tu maksudnya data akan hilang apabila bekalan kuasa elektrik terputus. Okay, contoh kita tengah buat kerja, tiba-tiba blackout. So, data yang disimpan dalam RAM tu akan hilang. Baik, jenis memori yang kedua adalah ROM, iaitu Read Only Memory. Dia ingatan baca saja data. Dia ingatan baca saja data tu. Dia bersifat tidak meruap, iaitu non-volatile lah. Okay, sifat ROM ni dia tidak meruap. Okay, maksudnya data tu kekal, data masih ada, data tak akan hilang walaupun elektrik terputus. Sekarang komponen seni bina yang ketiga, unit peranti input dan output. Okey, senang saja yang ni. Peranti tu adalah alat, alat ataupun hardware. Kita tengok dulu peranti input. Okey, dia adalah komponen perkakasan yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Kita tengok fungsi dia untuk menukarkan data luaran ke dalam bentuk yang difahami oleh komputer untuk diproses. Sebagai contoh, kita memasukkan data menggunakan keyboard. Kita masukkan data ke dalam komputer. Contoh alat untuk input ni, inilah papan kekunci, skrin sentuh, touchscreen, pengimbas, perakam suara dan kita punya tertikus mouse. Bagi untuk peranti output pula, komponen ataupun alat perkakasan yang digunakan untuk memaparkan data dari sistem komputer. Baik, kita tengok fungsi dia memaparkan hasil yang telah diproses oleh komputer ke dalam bentuk yang difahami oleh manusia. Maksudnya peranti output dia memaparkan hasil daripada apa data yang dah diproses tadi. Dia paparkan dekat mana? Apa alat dia? Dia paparkan dekat monitor, pencetak, ni alat dia lah. And pembesar suara. Ada banyak lagi contoh. Skrin. Baik, hasil daripada pembelajaran hari ini. Terus sini ada aktiviti, boleh buat, boleh cuba buat. Yang pertama, nyatakan tugas-tugas komponen berikut. Tadi kita dah bincangkan, ALU buat apa, UK buat apa, ROM buat apa. Boleh cuba jawab. Lepas tu, soalan kedua, apa tugas utama unit pemprosesan data? Ada kat nota atas tadi. Lepas tu senaraikan jenis-jenis peranti input. Apa dia peranti input? Contoh ada. Apa dia peranti output? Baik, ini aktiviti untuk anda. Hasil daripada pembelajaran hari ini. Kemudian, sekian. Terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Ataupun boleh komen kat bawah. Jemput like, komen dengan follow saya punya akaun Facebook, YouTube, TikTok dan Instagram. Terima kasih. Jumpa lagi.